Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara menukarkan ERD kepada Relational Scheme. Nama saya Muhammad Syahril bin Suaidi dan matrik number saya ialah 25DDT22F1162. Okey, sebelum kita menukarkan ERD kepada Relational Scheme, kita perlu memastikan ERD kita lengkap, di mana ERD kita mempunyai entity, attribute, cardinality dan juga relationship. Setelah memastikan perkara tersebut lengkap, barulah kita boleh menukarkan ERD tersebut kepada relational scheme. Okey, pertama sekali kita akan mulakan dengan relational scheme bagi car. Alright. Pertama sekali kita hendaklah menulis semula entiti car ini dengan menggunakan huruf besar. Kemudian kita akan membuat kurungan di sebelahnya. Seterusnya, kita akan mengisi kesemua atribut yang berada di car ini di dalam kurungan yang telah kita tulis tadi. Okey, pertama sekali car ID. Car ID ini merupakan kunci primer atau primary key bagi car. Kita akan tuliskannya dan menggariskannya sebagai bukti. Ia adalah kunci primer. Seterusnya ialah serial number. Serial number ditulis semula. Kemudian model. Dapat dilihat di sini ia berpecah kepada 3 disebabkan ia adalah kunci komposit. Alright. Disebabkan dia kunci komposit, kita hanya perlu mengambil atribut-atribut yang telah dipecahkan ini, iaitu model, no, color dan juga year. Alright. Seterusnya, setelah kita tuliskan semua atribut ini, kita perlu memeriksa cardinality. Alright. Cardinality car dan juga customer one to many. Oleh disebabkan customer berada di side 1 dan car berada di side many, kita perlu mengambil kunci primer bagi customer dan meletakkannya ke dalam atribut car. Okey, dan menggantikannya dengan kunci asing ataupun foreign key. Seterusnya kita perhatikan pula car dan juga employee. Car dan juga employee. Okey, cardinality dia ialah one to many juga. Tapi employee berada di one side dan car berada di side many. Alright. Dapat dilihat kita akan mengambil kunci primer yang berada di one side dan akan dimasukkan ke dalam entiti yang berada di side many. Dan kita akan gantikannya sebagai kunci asing, foreign key, dengan menulisnya dan menggariskannya dengan garisan putus-putus. Okey. Siap bagi satu relational scheme bagi car. Seterusnya kita akan fokus kepada customer punya entity. Alright. Customer entity seperti tadi, kita akan tuliskan nama entiti tersebut dengan tulisan besar dan akan membuat kurungan selepas itu bagi mengisi atribut-atribut terdapat pada entiti customer. Pertama sekali ialah entiti customer ID. Kita akan gariskannya sebagai kunci primer ataupun primary key. Name, phone number, address, country, city. Kita akan tuliskan atribut tersebut. Seterusnya, perhatikan cardinality antara customer dan juga car, customer dan juga invoice. Okey. Customer dan juga car, cardinality-nya ialah one to many. Dapat dilihat di sini, customer berada di side 1 dan car berada di side many. Okey. Apabila customer berada di side 1, kita tidak boleh mengambil atribut kunci primer bagi entiti yang berada di side many. Okey. Seterusnya, kita akan perhatikan customer dan juga invoice. Cardinality-nya ialah one to many juga.
seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh mengambil kunci prima bagi entiti yang berada di side many ketika kita berada di side 1. Alright. Okey, lengkaplah bagi relational scheme bagi customer. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada employee. Entiti employee seperti tadi, kita akan tuliskan nama entitinya dengan huruf besar dan membuat kurungan bagi mengisi attribute. Alright. Sekarang kita akan masukkan dia punya attribute di mana employee ID sebagai kunci prima, name dan juga address. Employee ID sebagai kunci prima, kita gariskan name dan juga address. Okey. Qualification ini adalah multi-valued attribute. Jadi kita perlu menulis relational scheme yang baru bagi menggantikan multi-valued attribute ini dengan menuliskan employee underscore qualification seperti mana yang tertulis pada attribute multi-value ini, iaitu qualification. Employee underscore qualification. Di dalam relational scheme ini, kita perlu menulis semula attribute kunci prima iaitu employee ID, tetapi ia akan dijadikan sebagai primary key dan juga foreign key oleh kerana employee ID ini merupakan kunci prima bagi entiti employee dan kita hanya meminjam daripada entiti employee. Seterusnya, menulis semula qualification ini sebagai kunci prima ataupun primary key. Oleh itu, ia digelarkan multi-valued attribute. Okey, kita akan perhatikan kekardinalannya seterusnya. Okey, employee dan juga car one to many, employee dan juga invoice one to many. Kedua-duanya ialah one to many. Seperti yang saya katakan tadi, apabila entiti yang berada di side 1, kita tidak boleh mengambil dia punya kunci prima dan masukkan ke dalam entiti yang berada di side 1. Okey, dapat dilihat di sini employee dan juga car. Employee berada di side 1, car berada di side many. Jadi kita tak boleh ambil dia punya kunci prima. Dapat juga dilihat di sini employee dan juga invoice. Employee berada di side 1, invoice berada di side many. Jadi kita tak boleh ambil dia punya kunci prima iaitu invoice ID. Okey. Lengkaplah bagi employee. Last sekali ialah invoice. Invoice dapat dilihat di sini terdapat dua attribute saja. Kita menulis semula invoice sebagai entiti punya nama dengan huruf besar dan membuat kurungan di sebelahnya bagi mengisi attribute. Okey, menulis semula attribute yang berada di entiti invoice. Yang pertama ialah invoice ID sebagai kunci prima atau primary key. Invoice ID sebagai primary key dan menggariskannya. Kemudian date. Okey, date. Okey, langkah terakhir kita perlu memastikan kekardinaliti antara invoice dengan employee dan juga invoice dan juga customer. Cardinality bagi invoice dan juga customer ialah one to many. Invoice dan juga employee one to many. Tetapi invoice ini berada di side many antara invoice dan customer dan invoice dan employee. Kedua-dua cardinality ini invoice berada di side many. Jadi kita boleh ambil dia punya kunci prima, kedua-dua kunci prima dan dimasukkan ke dalam kurungan attribute bagi invoice dan menggantikan mereka sebagai kunci asing ataupun foreign key. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih.